Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 11 penjagaan dan keselamatan diri dengan tajuknya penyakit. Kita akan membicarakan tentang penyakit rubella dan beguk. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajaran kita adalah 6.1.1 Mengetahui simptom rubella dan beguk dan 6.1.2 Berkomunikasi mengenai cara mencegah rubella dan beguk daripada merebak. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 89, buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu, mari kita lihat halaman 88, buku teks kamu. Cuba kita baca apa yang tertulis pada halaman 88 kerana ia berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan tentang isi pembelajaran pada halaman 89. Mari kita baca bersama-sama. Iza, Wendy, David dan Chandran ialah ahli kelab doktor muda di Sekolah Kebangsaan Bahagia Permai. Mereka ditugaskan untuk mendapatkan maklumat tentang penyakit demam campak, cacar air, rubella dan beguk. Baca maklumat tentang penyakit tersebut yang telah mereka peroleh. Ada disebutkan tentang 4 jenis penyakit yang telah dicari maklumatnya oleh Iza, Wendy, David dan Chandran. 2 jenis penyakit iaitu demam campak dan cacar air telah kita bincangkan dalam video kita yang lepas. Kali ini kita akan membincangkan tentang 2 jenis penyakit lagi, iaitu penyakit rubella dan juga penyakit beguk. Seperti yang cikgu beritahu tadi, kita akan membincangkan tentang 2 jenis penyakit, iaitu penyakit rubella dan beguk. Ini adalah gambar untuk mereka yang telah terkena penyakit rubella. Kita akan membincangkan tentang pengenalan penyakit rubella. Yang kedua, tentang simptomnya. Dan yang ketiga, tentang cara kita boleh mencegah penyakit rubella daripada merebak. Manakala penyakit kedua yang akan kita bincangkan ialah beguk. Seperti penyakit rubella, kita akan membincangkan tentang pengenalan penyakit beguk. Begitu juga dengan simptom penyakit beguk dan bagaimana untuk mencegah penyakit beguk. Seperti yang telah diberitahu tadi, kita akan membicarakan tentang penyakit rubella. Apakah yang dikatakan penyakit rubella? Mari kita lihat tentang pengenalan penyakit rubella. Penyakit rubella adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus.
Rubella boleh menyebabkan keguguran atau kecacatan kelahiran yang serius pada bayi yang sedang membesar jika seseorang wanita dijangkiti semasa mengandung. Apakah simptom bagi penyakit rubella? Mari kita lihat bersama-sama. Simptom pertama bagi mereka yang terkena penyakit rubella adalah sakit akan mengalami demam. Selain itu, mereka juga akan mengalami sakit tekak. Dan yang ketiga, simptom penyakit rubella adalah mengalami bintik merah atau ruam di muka dan merebak ke seluruh badan. Seterusnya kita akan membincangkan tentang penyakit beguk. Ini adalah gambar seorang pesakit beguk. Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit beguk? Beguk juga dikenali sebagai bengkak cantik atau mumps. Ia mudah berjangkit dan virus merebak melalui titisan daripada mulut, hidung dan tekak apabila mereka yang dijangkiti beguk mengalami batuk atau bersin. Ia boleh berjangkit selepas 3 atau 4 hari selepas pembengkakan bermula. Seterusnya kita akan melihat apakah simptom-simptom bagi penyakit beguk. Simptom yang pertama yang terdapat pada seorang pesakit beguk ialah mereka akan mengalami demam. Yang kedua, pesakit beguk juga akan mengalami sakit kepala. Dan yang ketiga, mereka akan bengkak pada satu atau kedua-dua kelenjar parotid dan berasa sakit ketika menelan makanan. Ini adalah maklumat tentang penyakit beguk. Kita juga akan membincangkan tentang cara-cara mencegah penyakit rubella dan beguk daripada merebak. Sebelum itu, kita baca terlebih dahulu apakah yang diperkatakan oleh sekumpulan murid pada gambar yang kamu boleh lihat. Demam campak, beguk dan rubella boleh dicegah melalui suntikan imunisasi vaksin MMR. Bayi yang berusia 9 bulan dan 12 bulan perlu diberikan suntikan MMR untuk mencegah ketiga-tiga penyakit ini. Penyakit cacar air juga boleh dicegah dengan mengambil suntikan vaksin varicella. Berdasarkan perbualan oleh kumpulan murid ini, kita boleh membuat rumusan bahawa penyakit rubella dan penyakit beguk boleh dicegah dengan mengambil suntikan vaksin MMR. Manakala suntikan vaksin varicella adalah untuk mencegah penyakit cacar air. Penyakit cacar air telah kita bincangkan dalam video yang lepas. Sekarang kita lihat pula tentang perbualan antara 3 orang murid pada gambar yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Pesakit demam campak, rubella, beguk dan cacar air perlu diasingkan. Kita jangan menyentuh bahagian yang sakit itu supaya kita tidak dijangkiti. Kita juga jangan berkongsi barang peribadi dengan pesakit ini. Berdasarkan perbualan murid-murid ini, kita boleh membuat rumusan bahawa antara cara mencegah
penyakit rubella dan beguk adalah dengan mengasingkan pesakit. Pesakit perlu diasingkan supaya penyakit ini tidak merebak kepada orang lain. Selain itu, kita juga boleh mencegah beguk dan rubella daripada merebak dengan jangan menyentuh bahagian yang sakit, kerana dengan menyentuh bahagian sakit boleh menyebabkan kita dijangkiti oleh penyakit rubella dan penyakit beguk. Dan yang ketiga, jangan sesekali berkongsi barang peribadi dengan pesakit rubella dan beguk. Apakah contoh barang peribadi? Contohnya seperti berus gigi dan tuala. Jadi, berdasarkan kedua-dua gambar di mana perbualan murid itu dirakamkan, kita dapat mengambil kesimpulan ada cara mencegah yang sama untuk kesemua penyakit yang kita bincangkan, dan ada juga cara mencegah yang berasingan berdasarkan penyakit itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari kita cuba selesaikan soalan yang terdapat pada bahagian pengukuhan. Mari kita baca apakah soalannya. Latarkan peta minda tentang maklumat rubella dan beguk. Hafalkan di buku latihan kamu. Seperti yang kita telah bincangkan tadi, terdapat maklumat-maklumat yang telah cikgu ceritakan tentang penyakit rubella dan beguk. Berdasarkan soalan ini, kamu diminta untuk melakarkan peta minda untuk mempersembahkan jawapan kamu. Peta minda ini terpulanglah bagaimana rupanya. Terpulang kepada kamu bagaimana kamu hendak mempersembahkan jawapan kamu. Sebagai panduan, cikgu akan menyentuh atau menerangkan tentang peta minda yang mungkin sesuai untuk kamu ceritakan atau tentang bagaimana untuk kamu bentangkan jawapan kamu. Kita perlu menceritakan tentang penyakit rubella dan penyakit beguk. Untuk kedua-dua penyakit ini, kita telah membincangkan tentang simptom. Jadi, penyakit rubella kita telah ceritakan tentang simptom-simptomnya. Maka, kamu perlu untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 simptom yang telah kita bincangkan tadi. Itu adalah antara maklumat yang kamu telah diberitahu tentang penyakit rubella. Begitu juga dengan penyakit beguk. Kamu juga telah diberitahu tentang simptom-simptom penyakit beguk. Jadi kamu perlu menyenaraikan 3 simptom yang boleh menjangkiti atau yang terdapat pada pesakit beguk. Kamu juga telah diberitahu tentang maklumat mengenai cara mencegah kedua-dua penyakit ini. Oleh kerana ada cara mencegahnya yang serupa antara penyakit rubella dan beguk, maka cikgu meletakkan bulatan cara mencegah ini di tengah-tengah kerana jawapan yang sama. Jadi, seperti simptom tadi, kamu juga perlu menyenaraikan 3 cara mencegah penyakit rubella dan penyakit beguk daripada merebak. Kesemua jawapan ini boleh kamu rujuk semula perbincangan tadi kerana maklumat-maklumat ini kesemuanya ada dalam isi perbincangan kita tadi. Selepas itu, kamu boleh tampalkan atau kamu boleh salin semula di buku latihan kamu.
Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang penyakit beguk dan penyakit rubella. Ini telah melengkapkan perbincangan kita tentang keempat-empat penyakit, iaitu demam campak, cacar air, rubella dan beguk. Perbincangan kita pada kali ini adalah menggunakan rujukan buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5 halaman 89. Semoga apa yang dibincangkan ini akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe my Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya pun terbaik. Berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.